Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni, I nak share satu kisah yang dihantar oleh Anip Rockefeller. Anip Rockefeller ni, ini nama email dia. So, Anip Rockefeller ni dia hantar satu kisah tentang pengalaman beliau sewaktu beliau berniaga burger di sebuah kampung ... Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, Anip Rockefeller ni dia share kisah ni berlaku dalam lewat tahun 90-an awal 2000 macam tu lah. Dia kata dalam fasa hidup dia ni atas isu kekeluargaan, dia pilih untuk pindah duduk dengan atuk dengan nenek dia. Opah dengan tok dia kata. So waktu ni I tak pasti what happened with the family lah, tapi I guess macam maybe ada, I tak tahulah, maybe ada perpisahan ke apa ke yang buat dia rasa dia nak duduk dengan opah and atuk dia. So Anip ni dia tak explain waktu ni dia usia berapa ke apa, cuma dia kata dia punya mindset waktu tu with all the issues yang menyemakkan kepala, with all the issues yang membelenggu kepala dia masa dekat duduk dengan parents dia tu kan. So dia fikir, you know what, nak balik kampung, duduk dengan opah, duduk dengan tok and nak buat kerja kampung. Means nak bekerja dekat kampung lah, nak cari duit kat kampung. Little did he know, nak cari kerja dekat kampung tu tak senang and banyak benda ni kena guna kudrat. Kalau kampung ni orang akan usahakan tanah, kalau tak pun orang usahakan ladang, jaga kolam. Pekerjaan ni banyak menggunakan energy. Dia kata seminggu lebih jugalah dia duduk je kat kampung tu, tak buat apa, just fikir nak apa, orang kata kerja apa yang mudah dan tidak meletihkan. Nak kerja senang lah. So fikir. Ada satu hari tu Anip lapar tengah-tengah malam. Anip teringin nak makan burger. Masalahnya dekat kampung tu tak ada yang berniaga burger. So dari situlah timbul idea di mana Anip nak berniaga burger dekat kampung ... So dekat kampung ni Anip kata hiburan malam tak ada, tetapi ada satu gerai ni, warung Pak Tam. Dia bukan gerai lah, dia macam warung lah, warung Pak Tam. Itu je yang berniaga sampai lewat malam, tapi tak adalah macam buka sampai 2, 3, 4 pagi. Dia just buka pagi tu biasalah untuk orang beli breakfast ke, untuk orang singgah dulu kedai kopi sebelum buat kerja-kerja kampung diorang kan. Tapi malam ni memang khas untuk jemaah-jemaah masjid yang pergi solat dekat masjid kan, waktu isyak tu. Sebelum dia balik rumah, dia nak mengopi-ngopi kat warung Pak Tam tu, sampai orang dah balik baru warung Pak Tam tu tutup. So itu je lah late night punya aktiviti dekat kampung tu. Selain tu tak ada. So bila Anip cakap dia nak buka gerai burger tu, so macam opah dengan atuk okay, support je. And orang kampung pun macam like the idea lah. Okay, mula asal Anip ni dia berniaga seorang-seorang. Beberapa minggu dia start ni, dia kerja seorang-seorang. But bila orang dah start support dia punya gerai burger tu, ada orang ramai. Bukanlah ramai macam pesta ke apa, tapi bila ada orang, macam beberapa orang datang, order sekali rap, macam maybe ada banyak order ke, so dia tak boleh handle. So dia ajak Zul. Zul ni cousin dia juga, duduk kampung tu juga. Dia ajak Zul ni berniaga dengan dia sekali. Gaji bayar hari. Macam berapa untung hari tu, ada bagi-bagilah dia kata. Memang tak tetap lah, sebab berniaga burger memang tak tetap. So dia kata lokasi gerai yang dia buka tu, I gambarkan je lah melalui apa yang dia cerita. So jalan tu ada sempang. Gerai dia adalah betul-betul dekat sempang. Depan sikit warung Pak Tam. Lepas tu belah sana is masjid. So dia punya betul-betul kat sini. So orang yang balik masjid tu akan lalu warung Pak Tam, baru balik rumah. So memang main road lah dia, jalan sempang tu. Tapi jalan tu lurus je dan gelap. So dekat area warung Pak Tam tu cerah, area masjid tu cerah. Lepas tu now ada dia punya gerai burger. So tak adalah tempat tu sunyi sangat ke apa. Cuma meniaga burger ni, dia bukan hari-hari untung. Ada hari tak ada duit langsung masuk, sebab kena kacau hantu. Pertama kali gerai burger Anip dan Zul diganggu. Waktu ni Khamis malam Jumaat.
Jam dah pukul 12.30 malam. Dalam tengah tunggu, kok ada lagi orang nak datang, nak order burger ke, nak makan kat situ ke apa ke. Diorang memang akan selalu pasang radio. Radio ni pula dia akan pasang kaset. Kaset ni pula Anip cakap dia adalah lagu-lagu rock kapak, rock jiwang ni semua yang dia rekod sendiri daripada radio tu juga. Dia buat mixtape sendiri. So all the 90s, 80s babies memang akan faham lah. So dia akan pasang kaset ni lah, lagu rock lah. So dalam berdua ni duk karok-karok lah whatever lagu yang diorang rekod tu. Malam tu pula cuaca sedap, angin sejuk, macam nak hujan lah kot kan. So angin sejuk, tak panas, semua okey. Nyanyi punya nyanyi. Tiba-tiba radio tu yang kaset dia rekod sendiri tu play suara perempuan menyanyi. Anip dengan Zul tergamam. Tapi entah kenapa macam dua-dua pun tak ada berusaha nak tengok radio tu ke, nak tutup radio tu ke. Diorang macam terpaku dengar je suara perempuan menyanyi ni. Mula-mula sayup je bunyi suara perempuan tu. Itu yang buat diorang macam, betul ke dari radio ke daripada mana? Bunyi sayup, so ingatkan jauh. Lama-lama makin kuat. Lama-lama makin kuat. Macam betul-betul dekat depan muka dia orang. Macam radio tu tengah kuat. Padahal dia tahulah volume radio tu macam mana. Tapi ni lebih kuat daripada volume asal yang diorang pasang lagu tu. Dan bila diorang amati apa perempuan ni nyanyi. Aku datang menemanimu. Duk ulang. Aku datang menemanimu. Mendayu-dayu nyanyi dari radio yang pasang kaset rock jiwang tu. Ni lagu apa? Terdiam dah semua ni. Tapi makin lama makin kuat tau dia nyanyi. Aku datang menemanimu. Gila, siapa datang? Siapa yang menemani ni? Gila ke apa? Dia tengah malam pukul 12 Khamis malam Jumaat ni weh. Dalam tengah macam panik nak tutup ke, nak apa ke kan, tiba-tiba generator dia terpadam. Dia punya gerai tu nak lampu, nak pasang radio ni semua pakai generator tau. So that's how dia dapat all the electric lah. Generator terpadam. Gelap gelita lah. Bila dah gelap gelita, radio tu kan mati. Suara tu masih ada ya. Dia masih nyanyi. Aku datang menemanimu. Masa ni Anip kata sebab tak pernah kena gangguan apa-apa. So masa ni Anip dengan Zul memang macam saling terpandang each other, macam tak tahu nak buat apa. Belum sempat dia nak react, tiba-tiba ada lampu cahaya datang tau. Ada orang bawa motor, pin horn. So orang tu macam, buka lagi ke? Nak order burger? Time ni automatically suara nyanyian tu dah tak dengar. Anip macam pandang Zul, dia hangguk je. So dia pandang orang tu, tak, generator mati. Dia kata nak cuba buka. Boleh, buka lagi. So orang tu pula macam, okey, bagus. Alhamdulillah nak order burger. So orang tu pinjamkanlah dulu lampu motor dia untuk si Anip tu start balik generator tu, and everything okay je. Lampu tu terpasang balik, radio pun terpasang balik. Radio tu terpasang, play balik lagu rock kapak. Tak adalah dah bunyi perempuan datang menemani tu, tak ada. Hilang begitu sahaja. Tak tahu, tiada conclusion tentang apa yang berlaku. Tapi malam tu diorang teruskan je lah berniaga. Kau ingat dia dah katakan dia datang menemani. Takkan setakat itu je. Gangguan kedua. Kali ni dia terkena dengan seorang pakcik. Pakcik tua. Dia datang nak beli burger. So waktu pakcik ni datang, tiba-tiba semerbak bau kemenyan. Tapi waktu ni Anip dengan Zul, diorang tak adalah macam nak tegur ke, nak judge ke. Kebetulan tak ada orang lain. Pakcik ni customer datang bawa kemenyan. Malas nak tegur. Manalah tahu kok minyak atar ke apa. Dia tak tahu. Macam orang bawa daripada Mekah, ada bagi minyak-minyak wangi yang mana tahu bau macam kemenyan ke. Tak tahulah kan. Kita tak tahu, orang tua-tua kan. Dia orang kadang-kadang calit minyak atar nak pergi masjid ni semua kan. So maybe dia yang silap. Dia ingat ni macam bau kemenyan. Masa pakcik tu order, pakcik tu macam cakap dekat diorang lah. Cakap macam biasa, macam manusia biasa.
masa dia cakap dia tak tahu nak order. Dia dari kampung sebelah. Anak-anak dia teringin nak makan. Lepas tu Anip macam, oh patutlah tak pernah nampak pakcik. Oh dari kampung sebelah. Oh datang jalan kaki ke? Dia kata jalan kaki. Anak-anak kat rumah teringin nak makan burger tapi pakcik tak tahu nak beli macam mana. So dia macam, okay lah, maybe pakcik ni tak pernah makan burger gerai tepi jalan kan. Sebab benda dia kata kalau you pergi mana-mana gerai pun it's just daging, ayam, special, double special, telur, benjo, you know. Okay fine. Pakcik yang berbau kemenyan ni tak tahu dia nak order 4. So Anip suggest daging special. Sebab Anip tanyalah nak daging ke nak ayam. Dia kata tak kisah. So okay, daging special. Benda tu adalah best seller gerai dia lah. Dah settle, bagilah pakcik tu dalam bungkusan ni ada 4 biji burger daging special. Masa dia bagi, pakcik tu terus hulur 4 keping not RM50. Anip dah macam, pakcik banyak sangat ni. Pakcik, ni burger ni bukan mahal macam ni pakcik. Pakcik, dia nak pulang, lepas tu nak bagi-bagi. Terlebih-lebih sangat tu, mana ada RM200 burger 4 biji. Ni burger apa kan? Dia nak pulang, pakcik tu tolak. Pakcik tu cakap, ini buat simpanan kamu. Lepas tu pakcik tu macam berlalu pergi je. Okey dalam hati seronok sebenarnya dapat duit banyak macam tu. Berniaga 4 biji je, siapa tak seronok. Cuma faham tak rasa serba-salah nak terima duit orang ni. Dah lah pakcik, tak apalah. Dia dah seronok dah dengan Zul. Dia orang macam wow, memang untung banyak lah. 4 burger yang orang ni minta dapat RM200. Tak happy? Happy lah, happy. Enjoy dulu Anip sementara boleh. Sebab esok lain jadinya. Esok pagi Anip dengan Zul ni, diorang memang setiap pagi diorang akan bangun, diorang akan pergi kedai runcit untuk beli timun sikit, tomato sikit, nak top up whatever yang habis. Macam bawang diorang akan beli, memang dah banyak dah macam satu buntil tu. Cuma when it comes to timun, sayur daun salad tu, and then tomato ni semua diorang akan beli runcit-runcit harian, so that dia tak ada simpan stok banyak. Bawang boleh simpan lama tapi barang lain tu cepat busuk. So dia memang akan tiap-tiap pagi dia akan pergilah untuk top up. So masa perjalanan tu Zul cakap kat dia, kau perasan tak semalam masa pakcik bagi kita duit tu? Kenapa? Masa dia datang, kau ada bau something tak? So Anip cakap lah, dia bau macam bau kemenyan. Tapi tak tahu, mana tahu minyak atar baru ke minyak wangi orang tua-tua ni, tak tahu lah. Zul, dia tak bau kemenyan, dia bau bunga melu. Dia kata masa pakcik tu datang, wangi je macam bau bunga melu. Masa pakcik tu bergerak balik pun, semerbak bau bunga melu tu macam lalu depan Zul. Dia kata wangi berlalu pergi. Anip dah jam. Anip kata, tak, aku bau semalam macam bau kemenyan. So Zul macam, kemenyan? So sambil diorang bercakap-cakap tu, sambil dah bergerak ke gerai runcit tu. So kisahlah bila dah sampai, okay fine, fokus, beli whatever you need to buy, pergi kat cashier. Zul bawa keluarlah not RM50 semalam tu untuk membayar dengan hati yang girang. Nak bayar. So dah letak duit tu kat situ, sambung lagi discussion dengan Anip depan cashier ni. Lepas tu orang cashier tu cakap, Zul, kau bagi aku daun ni nak buat apa? Makcik tu angry. Daun? Dua-dua tengok tangan makcik yang pegang duit di pas tadi tu. Itu adalah daun pokok ketapang. Diorang masing-masing buka wallet sebab semalam yang 200 tu Anip ambil 100, Anip bagi lagi 100 dekat Zul. So dua-dua ada 100. Sekarang ni bila masing-masing buka wallet, dua-dua terkedu. Anip terus pandang Zul, Zul terus pandang Anip. Zul dah panik. Anip kata tak apa makcik. Berapa tadi makcik? Tak apa makcik, dia gurau lah, dia pagi-pagi ni gurau. Bawa keluar duit lain, duit memang duit Anip sendiri, bayar, settle. Tak ada masalah. Bila diorang jalan, Zul tak sedar hati. Dia cakap, Anip, aku bagi duit tadi tau. Anip macam, aku nampak kau bagi duit RM50 tu. So macam mana boleh jadi daun? So dalam perjalanan diorang nak balik ke rumah opah ni, diorang kena lalu ada satu macam jambatan tau. Bawah tu macam sungai. Dia tak adalah sungai besar sangat, so ada jambatan je lah. Waktu diorang pergi dekat jambatan ni, Zul bawa keluar lagi 100.5. Patutnya ada 200. Tapi satu duit RM50 tu dah jadi daun dekat cashier. So dia bawa keluar tinggal 100.5 ni. Anip kata, weh, kau baca bismillah, kau campak kat sungai lah. Aku tak rasa benda ni duit lah. So Zul ambil, cakap bismillahirrahmanirrahim, campak je. So jatuh. Waktu jatuh ni masih not RM50 ya guys. The minute dia jatuh atas air, dia adalah daun kering yang mengikut
arus sungai tu berlalu pergi. So, gamam Zul dengan Anip tengok betul-betul depan mata ni. So, betul lah pakcik kemenyan ke bunga melur yang semalam datang beli 4 biji burger tu, itu bukan pakcik biasa-biasa. Gangguan ketiga. Waktu ni dah berbulan-bulan, dah berzaman lah kiranya macam tiada lagi gangguan. Waktu ni dah masuk awal tahun 2000. Zul dan Anip semakin berjaya. Gangguan pun dah tak ada. Jadi, diorang ingat, okey lah. Sebab dah lama tak kena ganggu ni, Anip dengan Zul jadi lupalah. 3 malam berturut-turut, gerai burger mereka ni ibarat ada yang datang menggoncang gerai itu. Gerai ni macam biasalah korang. Dia gerai yang kita boleh tolak pergi mana-mana tu kan. Dia macam ada tempat nak letak tongges, wali yang nak bakar burger tu, tempat nak siapkan burger. Lepas tu kat sini ada macam rak-rak nak letak sos lah, nak letak sayur lah, nak letak roti lah. Lepas tu kat tepi bawah ni memang ada ice box yang letak segala daging mentah ni. So memang tipikal gerai burger biasa. So dah 3 malam berturut-turut barang asyik jatuh. Macam ada orang langgar gerai tu, tapi tak ada apa. 3 malam berturut-turut. Ada earthquake ke dekat kampung tu, tak tahulah. Sekejap-sekejap kan barang jatuh, sekejap-sekejap barang jatuh. So tak sukalah sebab bila orang datang tiba-tiba tengok barang-barang jatuh, nanti orang rasa benda tu kotor. Anip ni dia cakap setiap kali lepas dia habis berniaga, dia akan bungkus whatever barang yang ada lebih, dia letak dalam ice box. Ice box ni dia akan jalan kaki bawa balik rumah opah. Tapi gerai tu dia tak akan biar je kat situ. So dia akan tolak cart tu pergi masuk dekat warung Pak Tam. Dekat warung Pak Tam tu ada macam store lah untuk dia simpan barang-barang dia. So malam ketiga tu dia masa sambil dia tolak tu, dia macam check lah ada parts yang longgar ke apa ke kan, ada yang tercabut ke sebab barang asyik jatuh tak kukuh. Tapi tak jumpa apa yang silapnya dekat dia punya troli burger tu lah, burger cart tu. So fine, tak apa. Esok berniaga macam biasa. Tengah malam, tetap sepanjang malam, tetap hari keempat ni barang duk jatuh-jatuh. Zul tak semena-mena bagi idea dekat Anip. Nip, orang cakap kalau kau nak tengok kalau ada benda kacau kita, kau tonggeng, kau tengok melalui celah kangkang. Aku ada baca, dia kata. Yang si Anip ni mula-mula dia tak nak buat, tapi asyik barang duk jatuh. Tapi hari ni selain barang jatuh, ada bunyi macam barang jatuh satu hal, bunyi duk-duk-duk ni apa? So nak tak nak, Anip macam setelah didorong oleh Zul, dia tengok Anip terperanjat, terjerit tau. Dia tengah dengar posisi dia tu, dia jerit. So terjatuh. Bila dia terjatuh, dia tengok tak ada apa. So dia senyap. Zul tanya, kau nampak apa Nip? Aku saja takutkan kau lah, dia cakap macam tu. Sebenarnya dia nampak ada pocong sedang hantukkan kepala dekat dia punya cart burger tu. Kau faham tak? Bila cart burger tu kan dia ada macam bahagian yang di mana dia orang letak roti tu semua kan. So benda tu dekat tepi tu duk langgar. Sebab tu lah botol-botol semua jatuh, roti-roti semua jatuh. Ada pocong berdarah-darah duk hantukkan kepala dekat gerai burger dia tu. Ya Allah. Anip tak nak takutkan Zul. So dia macam, aku rasa malam ni kita cukup lah. Berniaga ni pun dah tak ada orang dah datang ni. So dia suruh Zul packing. So packing. Anip kata dah, kita bawa balik ice box je, yang ni semua kita tinggal. Zul macam pelik, tak tahulah, mungkin dia faham ke bila Anip dah macam tu kan. So dia macam dia tak tanya apa-apa, dia ikut je cakap Anip. Sampai sekarang sebenarnya Anip tak pernah bagi tahu Zul apa yang dia nampak waktu hari yang diorang pertama kali dia tinggalkan gerai dia betul-betul kat tepi jalan tu. Tak kuasa nak tolak pergi warung Pak Tam tu, nak simpan dalam sori. Tak kuasa sebab benda tu duk takkan kau nak tolak. Kalau kau tolak, kau dah lah nampak. Sebelum ni tak nampak, sebab tu dia simpan. Tapi sekarang ni dah nampak. Bila dah nampak, takkan dia nak alih. Kalau dia alih tolak, benda tu nak duduk kat mana? Takkan dekat dia. So lantok lah. Tinggal je semua benda tu
bawa balik icebox saja. Dan sampai sekarang Zul masih tak tahu apa yang berlaku pada hari kejadian. Kemuncak gangguan di gerai burger. Dan kejadian ini berlaku selang 2-3 hari lepas kejadian pocong. So waktu ni kebetulan pukul 3 pagi. Sebab apa diorang nak tutup lambat? Sebelum tu, budak-budak kampung ni semua duk lepak lama gila dekat gerai burger dia. Duk lepak, order lepak. Duk nyanyi karaoke, main gitar. Actually, tempat Anip dengan Zul ni dah jadi macam part budak-budak lepak. So, bila diorang dah lepak sangat lama, so terpaksa nak tutup gerai tu lambat. So, time ni dah pukul 3 pagi. Time ni, actually dah nak packing dah pun. Nak balik dah. Tiba-tiba ada seorang gadis datang. Pukul 3 pagi ada gadis datang nak beli burger. Gadis ke? Pakai baju kurung, bunga kecil-kecil, Anip kata. Mula-mula dia tunduk, Anip tak nampak muka. Anip terus tegur, "Dek, kita nak tutup dah, Dek. Tapi kalau setakat nak order satu boleh lah." Gadis tu angkat muka dia. Mata dia terbelia, tak berkedip. Halus je suara dia. "Bang, nak daging 30. Time ni tak fikir waktu 3 pagi. Takkan logik ada orang nak makan burger sampai 30 orang, 30 biji. Tak fikir semua ni. Duduk dululah, Anip cakap. Banyak ni. So Mina tu pun berjalan bukan terapung ke apa tau. Berjalan pergi duduk. Sebab tu dia duduk. Yang ini kabut lah. Keluarkan balik barang. Mana burger nak ambil. Pak. Nak hidupkan balik gas tu kan. Sebab dalam tengah mengemas sebenarnya. So dalam tengah masak daging ni, dia out of nowhere, entah tak perasan pun bila dia bangun ke apa, tak ada bunyi pun kerusi tu grek ke apa kan. Tak ada bunyi. Tiba-tiba dia muncul kat tepi Zul. "Nak makan." Dia tunjuk daging tu tengah masak. Zul pandang dia. "Tengah masak, Dek. Sekejap, Dek." Mina tu cakap lagi, "Nak makan." Muka macam beria nak makan. Anip cakap sebab Anip memang tengah pandang je tau. Mina tu minta nak makan dekat Zul. So Anip pun cakap, "Dek, nak kena tunggu sekejap, Dek. Roti pun tak siap lagi." Tiba-tiba mulut dia tutup. Mata terbelia. Ada bunyi ketawa. Siapa yang ketawa? Ayu. Time ni Zul dengan Anip dah takut. Tapi dekat sini kan dia nak makan. Dia tunjuk je daging tu. So Zul ambil je semua daging tu, letak atas paper plate. Dia memang pakai paper plate je kan. Bawa pergi meja. So Mina tu ikut Zul. Anip tengah tengok je time ni. Mina tak cakap, Zul pun tak bercakap. Zul dah letak daging tu belum cukup masak. Mina tu ikut, Mina tu duduk, Mina tu makan. Zul terus pergi dekat Anip. Masa ni, diorang tengah memerhatikan dia tengah makan tau. Tengah makan daging yang separuh masak tu. Tiba-tiba, entah macam mana, dalam diorang tengah memerhatikan gadis ni makan burger, gadis ni tiba-tiba datang sebelah Anip. Bisik, "Daging 30, bang." Anip memang terpusing tau sebab ada orang bisik. Dia kan tengah tengok perempuan ni dekat meja tu tengah makan. Ni siapa? Pusing Mina tu dengan mata terbeliak dia. "Daging 30. Siapa yang tengah makan tu?" Anip toleh balik. Dia dah tak ada. Tiba-tiba ada orang tepuk Anip dari belakang. Anip pusing. Anip tengok ni memang ada budak yang dia memang kenal, budak kampung tu. Budak ni, "Bang, lari bang." Tiba-tiba jerit kat dia orang, lari bang." Yang dua orang ni memang betul-betul tinggalkan whatever dekat situ yang daging burger atas dapur tu, tinggal lari. So masa diorang dah lari, diorang dah rasa macam jauh sikit daripada gerai, tapi diorang sebenarnya kat tepi-tepi semak. Dan sampai kat semak ni, Anip entah macam mana, tak tahu apa yang dia fikir, Anip intai dari semak nak tengok gerai dia. Yelah, dia tinggalkan gerai dia macam ni je. Dengar ada perempuan yang tengah makan tu. Dia intai, dia nampak ada lembaga berambut panjang, berkain putih, bertenggek atas meja makan gerai dia tu. Makan. Tiba-tiba benda tu, muka yang mengerikan, muncul depan muka Anip dekat semak tu. Dia tengah intai benda tu muncul. Lepas je Anip ke belakang sebab terkejut betul-betul depan muka dia, wajah mengerikan ni, bunyi mengilai kuat gila kedengaran. Sejak daripada kejadian tu, masing-masing demam 3 hari gerai tak buka.
saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian di hari cuti Hari Raya Aidiladha ini. I nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Walaupun bila kita keluar ni dia dah bukan Hari Raya Haji, tapi tak apalah, sebab hari ni hari cuti Hari Raya Haji, I free, I buat video ni. Okay, so seperti biasa, kalau korang pun ada kisah yang lebih kurang sama nak kongsi, maybe berniaga benda lain ke, kena gangguan lain pula ke, apa-apa kisah saja, jangan lupa sharekan dekat email yang ada letak kat bawah. Boleh follow di Instagram, boleh follow kat Twitter. Masih belum aktif TikTok, akan aktif semua dari TikTok. Saya janji akan aktif semua dari TikTok. Okay, sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Kisah apa pula kena tunggu. Sabar. Bye. Assalamualaikum.